أجمعين. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat duduk dalam ibadah dan dapat duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menghormati kita dan sentiasa menerima bentuk amal soleh kita menjadi amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi. Itu kita ini berkaitan dengan zuhud, yang mana kita telah baca dah sedikit sebanyak pada minggu lepas, berkaitan dengan zuhud, yakni bahasa mudah, yakni benci akan dunia, yakni dunia yang tidak bermanfaat, dunia yang haram, dunia yang syubhat. Itu di antaranya. Jadi seperti mana musannif rahimahullah ta'ala mari satu kisah, iaitu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala datang kaum Ansar kepadanya, tak kala didengar baik itu baik harta dirinya, diri akan dia orang, maka tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertawa-tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam serta katanya, aku sangka akan kamu datang kepada kami kerana kamu dengar banyak harta padaku. Maka jawab mereka itu, bahkan ya Rasulullah, lalu sukacitakan olehmu akan barang yang ada pada aku. Maka demi Allah, tiada ku takut atasmu apa, tetapi yang aku takut atasmu banyak dunia jua. Apabila banyak dunia, nescaya jadilah celaka kamu seperti celaka kamu, yakni seperti celaka orang-orang yang dahulu. Ala sawab, celaka kamu, yakni waktu tu tak ada celaka, nescaya jadi celaka kamu. Betul dah lah sawab tu. Ini salah cetok. Maknanya cetok ni kadang-kadang dia salah, dia tu bukan silap musannif. Jadi nescaya jadi celaka kamu seperti celaka orang. Maknanya seperti celaka kamu waktu tu, seperti celaka kamu tu hak tu tak ada. Ala sawab, hak tu tak ada. Seperti celaka kamu tu tak ada. Hak adanya, nescaya jadi celaka kamu seperti celaka orang-orang yang dahulu daripada kamu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana musannif buat mari kisah, yang mana bila kaum Ansar mari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut kaum Ansar ni, kita tahu dah Ansar ni adalah golongan yang itu Ansar yang pada Ansar itu ialah menunjukkan golongan yang suka tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari bila dia ni mari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kali dia dengar baik, iaitu banyaknya harta dari, iaitu dirinya akan dia. Maksudnya dia mari bertemu Rasulullah SAW, dia mengetahui bahawasanya mungkin Rasulullah ni banyak harta. Ini suatu kabilah, itu Ansar yang orang panggil golongan yang kurang sedikit kefahaman ilmu agama. Dia ada Ansar yang lebih kepada ilmu agama, tapi semuanya
menolong Nabi SAW. Golongan Madinah tu, hak kafir, hak munafik tu waktu lain cerita. Hak ni ia mungkin dia kefahaman dia tu kurang. Macam orang dia nak kepada agama, dia minat sangat ilmu agama begini, tapi kefahaman dia kurang. Tapi kadang-kadang kejahilan tu timbul juga sekali-sekala pada percakapan dia tu. Bila begitu, maka Nabi SAW bila dia mari ketemu Rasulullah, dia menyatakan tak akan didengar bahawa Rasulullah ni sudah sentuh. Rasulullah ni seorang Rasul, seorang Nabi yang mungkin banyak harta, minta saja dengan Tuhan dapat banyak harta begini-begini. Maka Nabi SAW pun tertawa. Nabi senyum saja dia, tertawa dengan masuk di sini. Nabi senyum, Nabi suka pada dia. Jadi suka Nabi tertawa di sini para ulama, seperti mana menakar juga kisah ni berkaitan dengan hadis Nabi SAW ini, yang sebagainya hak di bawah tu, maka demi Allah tiada hak tu hadis Nabi SAW. Ada hadis tu yang mana bila Rasulullah SAW dengar begitu, Rasulullah bersenyum pada dia. Maka kata ulama, tertawa di situ maksudnya bukan tertawa Rasulullah menjatuhkan martabat dia, bukan. Maksudnya Rasulullah tertawa tu tidak menjatuhkan martabat dia. Itu seorang Rasul walaupun dia bersifat dengan sifat insan, basyariyah, sifat harus yang bagi Nabi alaihi wassalam ialah sifat basyariyah. Sifat basyariyah ni sifat Nabi berkahwin, Nabi minum, Nabi makan, Nabi tertawa, Nabi tidur. Tapi semua itu tidak menjatuhkan martabat dia. Berbeza dengan kita yang selain daripada Nabi dan Rasulullah SAW, kadang-kadang nikah jatuh martabat, buat seksa macam-macam. Kadang-kadang makan boleh jatuh martabat. Apa lagi? Kadang-kadang minum menjatuh martabat. Kadang-kadang suka dia tu, suka tertawa dia panjang sampai lebih daripada Maladhi kali minggu sakor tu, panjang suka. Kalau kena molek panjang, suka dia tu kena molek. Jadi Nabi ni tidak begitu. Maka Nabi SAW senyum pada dia. Serta katanya Nabi, aku sangkakan kamu datang kepada kami, kami ni kerana kamu dengar banyak harta. Jadi aku tahu mu mari pada aku ni, mungkin mu tahu ni aku ni banyak harta. Aku ni boleh doa seorang Nabi, doa tidak mustajab, doa yang orang panggil mustajabah, tak ada dinding, doa saja. Gunung, bukit penuh tawa pada Nabi, nak jadi ni macam-macam lagi. Jadi mu mari pada aku ni, mungkin kamu dengar aku ni banyak harta. Nabi senyum pada dia. Maka jawab mereka itu, bahkan ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami semari sini kami nak hari minta banyak harta dah. Kami dengar gini. Sebab Rasulullah ni berkait, Rasulullah ajar perkara yang memudahkan urusan dunia begini. Tapi bagaimana urusan dunia begini, nak cari begini, Rasulullah dah ajar. Rasulullah kata, kalau urusan dunia mungkin tanya pada sahabat-sahabatku. Kalau urusan akhirat aku akan cerita. Tapi aku boleh cerita pada kamu bagaimana nak mendapat dunia hasanah begini. Jadi untuk dapat projek begini urusan dunia, Rasulullah kata jangan tanya aku, mu tanya pada sahabatku. Jadi bila orang Ansar ni yang kurang sikit kefahaman dia ni, dia mari tamu Rasulullah tujuan begitu. Rasulullah kata bahawasanya aku sangka kamu mari pada aku ni kerana kamu nak dengar aku banyak harta. Tu banyak harta, banyak ni boleh buat ni. Maka jawab mereka itu golongan Ansar ni, mereka ni mari, bahkan ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, sukacita olehmu akan barang yang ada padaku. Kamu kena duka cita kalau ada barang yang kalau aku ada harta banyak, mu kena duka cita. Mu tak boleh buat begitu. Tu. Jadi golongan 5 hari ni selepas golongan cerdik pandai mari. Golongan Ansar yang sebelum ni, yang sebelum daripada hak ni mari golongan Ansar yang lain. Yang selalu kita dengar hadis, bahkan kita dah baca dah hadis tu yang mana Nabi SAW nyatakan iaitu
asyara minal ansar, asyara minal ansar, ya Rasulullah, man atiya sunnah wal ajzimunna. Golongan ansar ni hak yang sebelum tu mari dah, tapi hak cerdik, hak pandai-pandai, hak yang cinta Rasulullah, buat urusan dunia sendiri begini. Dia mari tanya Rasulullah, yang selalu kita dengar, itu siapa orang cerdik tu Rasulullah. Rasulullah kata orang cerdik itu al-isti'dadul mau qabla nuzulul mau, ataupun aktsaru dzikrul mau. Orang yang cerdik itu orang yang banyak mengingati mati, wasti'dadul mau qabla nuzulul mau, dan dia membuat persiapan mati sebelum datang kematian. Itu dia golongan Ansar semua tu dia mari dah. Jadi golongan Ansar ini mari yang kedua ni. Yang kurang sedikit kefahaman, sebab manusia kadang-kadang tahap ilmu dia, kefahaman dia kurang, hak ni begini. Minat sama-sama minat belaka agama, tapi ada kefahaman tu kadang-kadang. Jadi sebab tu Rasulullah senyum pada dia. Lalu Rasulullah kata apa? Sukacitalah olehmu akan badai yang ada padaku. Mula seawal begitu, mu kena sukacita, maksudnya kena berhati-hati bila kamu jumpa dengan urusan dunia ni. Mu ambillah dunia macam mana pun, nak ambil dunia banyak mana pun ambil dah, tapi kena berhati-hati. Duka cita tu maksudnya tu, maka demi Allah, kata Nabi, sabda Nabi, tiada ku takut atasmu apa-apa. Yakni dalam hadis lain, wallah ma akhsha alaikum bil faqra, iaitu demi Allah sesungguhnya aku tidak takut pada kamu itu menjadi seorang fakir ataupun miskin. Aku tak bimbang kamu jadi apa miskin ni, tapi hak aku bimbang, kata Nabi SAW, yang ku takut atasmu itu banyak dunia. Yang mana banyak dunia ni, apabila banyak dunia ni saya jadi celaka kamu. Maksudnya aku bimbang kepada kamu ni, kalau kemiskinan, kesusahan berlaku padamu, aku tak bimbang, mana kata Rasulullah. Tapi kalau aku bimbang ni kemiskinan, iaitu kekayaan ataupun dunia yang melalaikan kamu. Kalau dunia yang tidak melalaikan kamu, dunia banyak kepada kamu, rezeki kamu, kehidupan dunia kamu hebat, tidak melalaikan kamu, itulah jadi masalah. Kerana sahabat Nabi SAW pun mereka tu, antara sahabat Nabi SAW, mereka itu tidak lalai daripada Allah. Yang telah kita cerita dah bagaimana Talha ibnu Ubaidillah, mereka itu banyak kebun-kebun tamar. Kalau orang ini banyak kebun-kebun kelapa sawit, tapi bagaimana mereka ini terhadap Rasulullah, terhadap agama Islam, terhadap orang panggil hukum taklif, hukum bebanan agama yang ada pada diri itu bagaimana? Dia guna ke arah mana? Maka hak tu Nabi SAW tidak takut. Hak yang Nabi takut ni aradad dunia, bila dibentang kepada dia ni kehidupan dunia. Sebab pada kebiasaannya kata para ulama, kebanyakan begitu. Dia dah nanti kamu orang alim ke, ustaz ke, mutak syekh ke, alim besar ke, setara mana pun, bila aradad dunia, kamu dah hati-hati bila dunia itu dibentang kepada kamu, maka menyebabkan seseorang itu lalai daripada Allah dan menjadi manusia celaka. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu Nabi SAW menyatakan, nescaya jadi celaka kamu seperti celaka orang-orang yang dahulu, iaitu orang-orang seperti celaka orang dahulu daripada kamu. Jadi Nabi menyatakan orang dahulu dari celaka, sejarah telah bukti dah bagaimana. Kita ambil misal mudahlah, biasa kita dengar sama kisah Qarun dah. Qarun ni bagaimana kisah dia ni, orang molek. Dalam Tafsirul Ihsan pun ada cerita yang bagaimana dia ni orang soleh, orang molek, rajin ibadah, rajin sembahyang berjemaah. Sepupu Nabi Musa ni baik, tu selalu pergi sembahyang berjemaah semua, dan orang panggil pergi semua tak pergi, iaitu sembahyang berjemaah ni. Bila suatu hari diminta oleh Nabi Allah Musa AS, tolong doa pada aku supaya aku jadi kaya, supaya aku begini-begini. Nabi Musa kata tak boleh. Nabi Musa ni, Nabi ni Allah beri kasyaf dalam hati dia tu, nampak dalam hati dia tu, dalam mana boleh baca.
Tu kalau orang biasa pun boleh kadang-kadang sedikit sebanyak, maka para nabi-nabi ni lebih lagi lah. Cuma adalah Allah Subhanahu Wa Taala tutup kadang-kadang kasyaf tu, macam seorang perempuan Yahudi yang beri orang panggil letak racun pada tulang kambing bagi makan Rasulullah. Hak tu Rasulullah tutup, Nabi Allah Azza wa Jalla tutup hijab, dah beri nampak. Tu tujuan, iaitu Allah Ta'ala nak beri ganjaran besar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang telah kita telah cerita dah sebelum ni, bagaimana dia tanya Nabi. Nabi dia kata, wahai Rasulullah, kalau kambing tu kat mana orang suka daging tu? Daging tu Nabi kata antara kaki yang bersambung dengan isi dada ni. Mana kaki sambung sini. Tu Nabi tu dia pun letak racun kawasan tu. Dia menyamuklah baik. Jadi Allah Ta'ala tutup hijab kasyaf di situ, kerana Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada iaitu salah satunya itu syahid ataupun mendapat Nabi SAW mendapat kedudukan syuhada juga. Walaupun Nabi ni melebihi para syuhada, tapi nak beri rasa juga begitu. Tu kedudukan para syuhada tu hebat. Jadi Nabi Musa ni dia dapat rasa dah kalau doa kepada kaum ni tak jadi, nampak dia akan berubah. Nabi minta juga Nabi Musa, ya Musa, doalah dengan Allah supaya aku dijadikan. Nabi Musa dah boleh mu tinggal semayang berjemaah lagi. Dia kata aku kemungkinan bahawa rajin. Ini tafsir Nur Ihsan sebut syarah dalam tafsir Nur Ihsan diperbahasakan oleh para ulama. Iaitu aku kau rajin buat ibadah. Memang aku susah membayar. Aku susah sekarang ni buat aku rajin buat ibadah dah. Jadi kalau aku senang ni lebih lagi lah buat rajin buat ibadah. Ni kalau susah setara ni pun boleh rajin buat ibadah dah. Pandai dia main akal. Tu kodong tu. Kita sekali nak rasa boleh. Jadi Nabi Musa berdoa dia. Jadi dia buatlah suatu perniagaan bisnes sebanyak. Jadi dia semakin maju dah. Nampak lagi hak asal daripada seminggu duduk di semua iaitu semayang berjemaah, dah nampak dah. Dalam seminggu tu ada 2-3 kali dah. Akhir sekali lama dah nampak dah. Korung ni akhir sekali dia dibinasakan. Yang terlalu kisah dia tu. Jadi sejarah telah bukti dah. Ada di sana orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah dunia, tapi mereka bertambah keimanan mereka. Di dalam para sahabat kita tengok Osman, banyak lagi sahabat-sahabat lain, banyak mereka tu tidak nafi kehebatan sejak terdahulu. Tetapi bagaimana kehidupan di kalangan orang alim, bisa kata Bal Ambarura, kita telah juga dengar cerita Bal Ambarura, seorang alim yang hebat, tapi dia terpedaya dengan kehidupan dunia. Sebab tu Nabi SAW nyatakan, aku paling takut bila dunia ini dibentang. Berapa ramai orang yang Allah Ta'ala beri bentang kehidupan dunia yang mewah pada dia sanggup lawan syariat Allah, perintah Allah. Syariat Allah kata begini, dia kata begini. Dulu tak begitu. Tapi oleh kerana sesuatu jawatan kerana ni, kerana nak kehidupan dunia ni gini-gini, maka dia sanggup langgar prinsip dia ke prinsip hak yang dia bawa dengan Islam sebelum ni gini lagi dah. Tapi kalau kita tanya begini, dia akan jawab lah, ada begini masalah kita begini. Tu adalah tu. Sebab itulah orang na'udzubillah min zalik, kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang itu Allah bentang kehidupan dunia pada dia, maka hak paling ditakuti, dia akan diberi alim lisan, alim pada lidah. Alim pada lidah maksudnya dia pandai cakap lah. Alim pada lidah. Alim pada hati lain. Alim pada lidah ni dia pandai bercakap. Kata begini, dia jawab begini. Kata begini, tapi padahal kedudukan dia itu tak betul. Kedudukan dia sendiri tak betul. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan bahawasanya jangan kamu dipercayakan dengan kehidupan dunia yang selalu kita dengar. Ayat Allah nyatakan, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi al-haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala tarurrannakumul hayatid dunya,
wala yarurrannakum billahil ghurur, iaitu wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, jangan kamu dipermainkan, jangan kehidupan dunia kamu itu dipermainkan, diperdayakan. Jangan kehidupan dunia kamu itu diperdayakan, dan jangan yakni syaitan memperdaya kamu tentang Allah. Syaitan memperdayakan kamu tentang Allah macam mana? Syaitan lagi, syaitan tu, kamu betul dah, tempat awak ni betul dah, duk tahu kamu comel dah, ada hadap betul, dan tapi dia berasa betul kehidupan dia, pada dia kehidupan itu hak dia pegang pada ajaran tu tak betul, tapi dia rasa betul dah, dalam kehidupan dia gini-gini, na'udzubillah, syaitan memperdayakan dia tu. Itu dia ada melainkan orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah tu lain cerita. Yang telah kita baca hadis sebelum ni, hari Sabtu baru ni, iaitu hadis daripada Abu Dzar, iaitu menceritakan salah satu orang memberi petunjuk yang menceritakan tentang iaitu siapa banyak berzikir kepada Allah. Nabi SAW pesan kepada Abu Dzar, "Alika bitilaawatil Quran wa zikrullah azza wa jalla." Banyaklah kamu baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Fa'innahu nurun, fa'innahu zikrul laka fis sama' wa innahu nurun fil ard. Siapa yang banyak baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi zikir di langit, yakni penduduk langit akan kenal dia, dan menjadi cahaya penduduk di bumi, yakni mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang mendapat petunjuk, iaitu 3 perkara disebut oleh Al-Hafiz Iraqi, iaitu orang yang sentiasa inabah fillah, sentiasa nak kembali kepada Allah, bertaubat, puasa nak taubat semua kepada Allah, puasa nak balik semua kepada Allah, walaupun dia tidak buat maksiat, walaupun dia tidak buat maksiat, kalau buat maksiat dia lebih hati, tapi dia nak balik semua kepada Allah. Tu nak taubat pada Allah, nak buat perkara Allah suka, itu inabah. Tu yang kedua, tadakkurul bil urub, iaitu tahu tipu daya. Ni ini salah satu daripada 3 perkara yang Allah beri petunjuk kepada hamba-Nya. Kalau seseorang nak tahu dia ni dapat petunjuk atau tidak, dia tengok 3 perkara ni. Dia ada ke tak 3 perkara ni? Kalau ada 3 perkara ni, alhamdulillah. Tu pertama, iaitu ada inabah, sentiasa nak balik kepada Allah, nak istighfar kepada Allah, nak minta ampunan Allah, istighfar semua kepada Allah. Yang kedua, tahu tipu daya dunia, tak molek ni, ni dosa ni, tu yang kedua. Yang ketiga, isti'dadil maut, ada persiapan semua, persiapan mati semua, ada semua dia buat ibadah. Dia kehidupan dunia dia kerja, dia buat ni macam-macam, tapi isti'dadil maut ada, buat persiapan untuk mati, yang ibadah begini, hak fardu, hak sunat di petang, apatah lagi hak fardu dijaga, itu isti'dadil maut. Maka ini antara orang yang diberi petunjuk, kata Al-Hafiz Iraqi, 3 perkara ni, 3 kelana itu yang ada pada diri seseorang, orang tu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Di antaranya orang yang diberi cahaya oleh Allah petunjuk, iaitu tahu tipu daya. Walaupun dunia dibentang pada dia, tapi dia tahu ni bahaya ni. Walaupun orang beri jawatan pada dia tahu ini amanah ni besar, amanah ni bukan senang. Tu bukan senang pegang suatu amanah ni, akan dipersoalkan, bukan suka-suka kerana nak soho bukan jawatan ni gini-gini. Tu ini suatu apa benar yang sangat bahaya ni. Tu maka orang hak begitu tu, dia akan berhati-hati. Dia ambil kehidupan dunia dia ambil, tapi dia berhati-hati, takut dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sejarah telah bukti dah bagaimana Qarun itu sendiri, kisah yang sampai zaman sekarang, iaitu bahkan nakal Quran, bagaimana kecelakaan Qarun itu sendiri, asal-asal jadi molek, kesudahan celaka, na'udzubillah min zalik. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi iaitu seperti celaka orang-orang dahulu daripada kamu, maka ku takut atas kamu akan dunia dan perempuan, kerana ia sebab bagi sesat kamu, hei murid, adalah segala dunia tatkala matimu
nak tak kala matimu jadi 3 perkara, suatu yang mengikuti akan dikau hingga putus nafsumu, iaitu harta, dan suatu yang mengikuti akan dikau hingga ke kubur, iaitu segala keluarga kamu, dan suatu yang mengikuti akan kamu hingga akhirat, iaitu amal. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, salah satunya iaitu aku takut juga, kata Rasulullah SAW, antara yang aku dah takut pada kamu kemiskinan. Rasulullah bagi tahu lagi pada golongan Ansar ni, aku dah takut kepada kamu kemiskinan, kebapaan yang berlaku pada kamu ni. Tapi Rasulullah SAW juga suruh doa juga, mana jangan sampai kebapaan. Maksud kebapaan tu kena minta tu juga, Allahumma inni a'udzubika minal faqri minal kufri wal faqr. Itu ada Rasulullah ajar dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Rasulullah kata, Allahumma inni a'udzubika min faqr, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, kami minta lindung daripada kamu daripada kekufuran dan fakir. Maksudnya fakir itu yang menyebabkan dia ni jadi sesat. Anak juga. Tu seorang tu jadi fakir miskin, menyebabkan dia jadi kembali kepada kekufuran. Macam mana? Na'udzubillah min zalik. Dia akan bertanya, kenapa Allah buat aku begitu? Kenapa Allah buat begini akan aku ni? Itu tangguh juga. Kesusahan melampau menyebabkan kembali kepada kekufuran, tangguh juga. Batullah Rasulullah selalu ajar, Rabbana wa la tahmil alaina, yang selalu kita baca bawah amanah Rasulullah, Rabbana la tu'akhizna fansurna ala qawmil kafirin tu, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina tu, sampai habis ayat tu. Itu di antaranya. Jadi kena panggil, maksudnya Rasulullah mana fakir di sini, yakni Rasulullah dah kuasa bimbang. Tetapi yang Rasulullah lebih takut lagi bila dunia yang dibentang kepada seorang ni, yang mana dunia yang dibentang ni lebih jahat lagi. Dia lebih jahat, dia akan duduk dalam kelalaian. Zuhratid dunya wa zinataha. Tu dengan kemewahan dunia dan perhiasan dunia, menyebabkan dia ni dah sedar kan, tu dibuai oleh ni kemewahan dan kehidupan dunia, menyebabkan dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Tu batulah hadis Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah puji, dan dikatakan beruntung orang tu dia senang, Allah beri kehebatan pada dia, kesenangan pada dia, harta dia, tak kira siapa saja, tapi dia duduk ibadah kepada Allah, rendah hati jiwa dia, tak tinggal ibadah, rendah tawaduk dengan Allah SWT. Maka itu adalah kehidupan dunia pun Allah bagi pada dia, dan akhirat pun dapat ganjaran juga dia. Itu hebat. Itu bahkan Nabi SAW pernah puji kepada yang kita sahabat Nabi SAW tu, Talha ibn Ubaidillah tu, salah seorang sahabat dijamin syurga. Kalau kekayaan itu menafikan seseorang itu menuju fillah, menuju seorang itu ke hadratillah, maka kenapa Ubaidillah itu, Talha bin Ibn Ubaidillah dapat salah seorang sahabat dijaminkan masuk syurga Allah SWT. Tengok, itulah kisah para Ubaidillah tu, kerana kelakuan dia tu dengan kehidupan dunia yang Allah beri pada tu dia, kemewahan dunia yang Allah beri banyak, kebun taman tu, tengok apa dia buat pada Islam, apa dia buat pada iaitu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia tu. Itu kehebatan iaitu kisah iaitu Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Itu di antaranya. Ada orang fakir ni, fakir miskin tu sedekah. Sudah sebab dalam hadis Nabi SAW nyatakan, dalam syurga, penghuni syurga yang mula-mula masuk syurga adalah golongan orang miskin. Golongan orang miskin yang beribadah kepada Allah, bukan golongan miskin yang tidak bersyukur pada Allah. Hak tu lebih jahat lagi. Dah miskin, dah susah, lepas tu tak syukur pula pada Allah. Tu malah buat ibadah pula, lawang pula Allah. Tu lebih jahat lagi. Tu hak dimuliakan. Rasulullah kata, bila aku lalu di syurga, aku tengok ramai penghuni-penghuni syurga di kalangan faqra. Penghuni syurga adalah orang-orang fikir, orang fakir miskin. Itu orang yang rajin ibadah kepada Allah. Para sahabat Nabi SAW seperti Abu Zar,
Begitu juga Abu Darda, bagaimana kehidupan mereka tu. Begitu juga iaitu di kalangan para sahabat-sahabat lain lagi banyak. Tu ya, antaranya mereka ni orang miskin tapi mereka ni mendapat penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara disebut Rasulullah SAW. Jadi antara lagi Rasulullah pesan lagi, yang aku takut juga berlaku pada kamu ni dunia, iaitu dunia dan akan perempuan. Iaitu aku takut juga kepada kamu ni perempuan. Sebab apa? Sebab dalam hadis lain Rasulullah kata fattaqud dunya wattaqun nisa. Takut oleh kamu kepada dunia dan perempuan. Tu kerana perempuan ni dia memberdayakan, seseorang, menyebabkan ramai seseorang ni. Salah satunya kalau kita tengok mahkamah syariah dan sebagainya, perundangan banyak lagi. Tu berlaku perceraian dalam negara saja dah lah kita tengok buat perceraian ni berapa. Biasa bila hakim tanya begini, ada orang yang ketiga, kau ni suka suami orang, kau ni tu setengah-setengah tu. Betul Rasulullah menyatakan perempuan ni, Rasulullah fattaqun nisa, yakni perempuan-perempuan yang tidak ada nilai jati diri maruah mereka ni, dia pandai, dia mengkoda dengan kelakuan dia, suara dia, kelakuan dia, itu dan antaranya. Betullah kalau kita lihat kisah Nabi macam mana, mereka tahu pada Nabi harta perempuan, munak perempuan macam mana, tahu pada Rasulullah supaya Rasulullah tidak berdakwah. Tu tengok dia tahu pada Rasulullah. Jahiliyah, zaman kafir jahiliyah dulu, kafir Quraisy ni, supaya Rasulullah tidak berdakwah, dia nak bagi harta kepada Rasulullah. Nabi, biar mu jadi ketua tak apa ya Rasulullah, wahai Muhammad, tapi jangan rosak agama nenek moyang kita ni. Itu agama nenek moyang kita ni jangan kamu kacau. Biar kami, kehidupan kami seperti biasa. Aku munak apa? Nak harta, munak tahta, munak perempuan. Dia bagi macam-macam. Dan begitu juga berlaku peperangan dulu pun mereka hidangkan dengan perempuan-perempuan supaya melalaikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah. Tu ini antara disebut perempuan di sini, yakni perempuan yang tidak ada nilai jati diri mereka ni, menyebabkan mereka menggoda orang. Tu macam-macam lagi khianat ni. Tu di antara disebut oleh para ulama. Kerana ia sebab bagi sesat kamu, hei murid. Tu kerana wahai murid, wahai orang-orang nak menjalan hati kalau ke hadatillah, kerana dunia ni dan perempuan itu, iaitu yang menyesatkan kamu. Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 40 tu biasa kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fal hijratuhu ila ma hajara, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fal hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu dengan niat. Sesungguhnya amal itu bin niat, ay bisahhatin niat, sah dengan niat. Tu siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Dunia mari, dia niat kerana Allah, dunia mari, dunia tak mari, dunia kencur pula dia. Tu seperti mana guru muhajirin yang berhijrah di Madinah tu, dunia cari dia, sampai saja di Madinah, itu mari. Tapi bila golongan yang kedua, muhajirin yang kedua ni, dengar golongan muhajirin yang pertama pergi ni dapat isteri, dapat apa lagi, ada kahwin jadi kahwin, apa lagi, ada harta, ada rumah, dapat belaka ni, bapak muhajirin yang pertama ni. Bila dengar gitu, bapak muhajirin yang kedua ni, hak duduk di Mekah ni, dengar gitu, nak pergi juga. Lain dah lah, dengar tu lain dah. Ada Rasulullah baru keluar hadis ni. Punca asbab nuzulil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbab nuzul turunnya hadis ini, innamal a'malu binniyat ni, ketika Rasulullah berhijrah Madinah. Jadi bila Rasulullah sampai di hijrah Madinah, maka Rasulullah pun keluar hadis, siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Dunia tu tak mari pada dia. Tapi niat tu nak betul. Tapi sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau
au yankihuha, ataupun perempuan untuk dikahwini dia, maka dia akan mendapat hak tu. Maknanya Allah dan Rasul dah dapat. Allah dan Rasul dah dapat, dia akan dapat hak dunia dan tu. Itu Rasulullah nak betul di kalangan puak-puak muhajirin. Itu di antaranya. Jadi nak cerita pada kita bahawasanya niat tu bahaya. Sebab tu dia kata, sebab bagi sesat kamu hai murid adalah iaitu adalah segala dunia tak kala, dan hai murid, tu sesat kamu, itu kaum masa itu. Hei murid, yakni orang-orang yang nak menjalang hati ke hadratillah adalah segala dunia tak kala mati kamu. Jadi 3 perkara suatu yang mengikut kamu. Tu kata musannif, mungkin ingat wahai murid, wahai orang-orang nak menjalang ke hadratillah yang mengikut kamu ke kubur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbahul mayyit 'ala fil qubur. 3 perkara yang mengikuti kamu ke kubur. Dan dikata wahidu yabqa wa isnani yarji', dan 1 tinggal, 2 akan pulang, kata Rasulullah SAW dalam hadis. Ni musannif buat ambil iaitu mafhum saja hadis Nabi SAW, dia ambil perkataan mafhum saja. Yang Nabi SAW nyatakan iaitu yang mengikuti mayat ke kubur 3 perkara, 1 kekal dan 2 akan balik. 3 perkara suatu yang mengikuti akan dikau hingga putus nafsumu, iaitu sehingga bila mati seseorang, yang mengikut seseorang itu mana? Al-mal, itu harta. Harta akan ikut dia ke kubur. Kereta dia, barang-barang, anak dia bawa kereta dia, pergi tengok apa lagi barang-barang dia. Kira apa-apa barang dia ni, harta ni akan ikut ke kubur. Dan begitu juga segala keluarga dia, hingga iaitu segala keluarga dia. Kamu keluarga sudah tentulah, anak-anak lelaki dia, anak-anak dia, adik keluarga dia, kaum kerabat dia pakai ikut atau dia ke kubur ni. Dan suatu yang mengikuti akan dikau hingga akhirat, iaitu amal. Maka pilih olehmu hai murid yang mana terlebih kasih kepada kamu, maka ambil olehmu akan dia oleh taulamu. Pada ketika itu berbuat olehmu dalam dunia itu seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum fid dunya ka'annaka raghib. Hiduplah, jadilah olehmu akan dunia, iaitu dalam dunia itu seolah-olah engkau orang yang berdagang, orang yang asing. Jadi akan balik ke kubur, akan tinggal ke kubur. Kata Rasulullah SAW dari hadis yang jelas, Rasulullah kata 3 perkara akan ikut kamu ke kubur: amal kamu, harta kamu, dan begitu juga kaum kerabat kamu, ahli keluarga kamu. 1 yang tinggal, iaitu amal kamu akan bersama dengan kamu. 2 yang balik, ahli keluarga kamu, harta benda kamu akan balik, orang akan balik. Tinggal saja kamu 2 dengan amal soleh kamu tu. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka pilih olehmu, kita berhenti situ comel sikit. Maka pilih olehmu hei murid yang mana terlebih kasih kepada kamu, maka ambil olehmu akan dia, akan taulamu sebagai sahabat. Maka pilih olehmu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat untuk semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, banyak umur kita dalam ibadah dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.